Okey, untuk nombor 10. Tengok darjah 4 menunjukkan dua buah segitiga PQR dan SQR. Okey, awak tengok situ. Diberi bahawa QR. Bila ada ni, awak tanda terus. 8X. QP. Q kepada P. 10Y. QS. QS. 8X tambah 4Y. Okey, nampak? Okey, cari RS dan nyatakan sama ada RS selari dengan QP. So, awak tengok RS. RS sama dengan mana RS? R pergi S. Nampak? Jalan dekat dia RS. Jalan jauh dia apa? RQ tambah QS. Nampak? Jalan panjang dia RQ tambah QS. Okey. Kemudian, cuba padam balik. Nanti awak tak nampak. Okey. RQ adalah QR 8X. Kalau RQ negatif 8X. Tambah QS adalah ini 8X tambah 4Y. So, 8X tolak 8X dapat kosong kan? Jadi tinggal 4Y. Okey? Okey, selesai. So, dia kata tentukan sama ada RS selari. Selari tu macam mana? RS sama dengan selari selari dengan QP. So, RS kita adalah 4Y sama dengan lambda. Selari tu lambda lah. Okey, QP adalah 10Y. Okey, awak tengok. Jadi, 4 sama dengan lambda 10. Jadi, lambda sama dengan 4/10 dapat 2/5 sama dengan lambda. Jadi, RS sama dengan 2/5 QP. Makanya 2/5, betul tak? Betul. RS sama dengan 2/5 QP. Jadi, RS selari dengan QP. Okey. So, ingat. Perkataan selari tu mesti ada lambda. Nampak? Okey. So, kita pergi 10A2. 10A2 adalah PR. Dia suruh cari PR. Okey, awak tengok PR. PR sama dengan jalan panjang dia PQ. Mesti tulis tau. PQ tambah QR. Okey, so PQ tadi adalah QP 10Y. Kalau PQ negatif 10Y. Tambah Q ke R adalah 8X. Inilah jawapan dia. Okey, so selesai A. Sekarang kita pergi ke B. Okey, diberi bahawa RT sama dengan RT sama dengan dia dah bagi tu tau. So ikut je. RT sama dengan MRP. ST sama dengan NSQ. Okey. Ungkapkan RT dalam sebutan MXY. Jadi untuk yang satu, RT sama dengan MRP. Kita ambil tu. Kenapa ambil tu? Sebab dia nak MXY. Huruf M ada kan? So, tulis MRP yang kita dapat adalah apa? Kita tengok PR yang kita dapat tadi adalah PR tadi negatif 10Y tambah 8X. Betul tak? Okey. Negatif 10Y tambah 8X. So, kalau RP bermaksud negatif jadi positif. So, 10Y tolak 8X. So, kita akan dapat negatif pula. 10MY tolak 8MX. Okay, nampak? Okay, so dah selesai. So, sekarang kita buat 2. Dalam NXY, dia nak RT juga. Tapi nak kena ada huruf N. Huruf N ada
SQ. Huruf N ada SQ, nampak tak? So, kita tengok RT lain. So, RT, R pergi T. Tadi dah MRP kan? Okey, so RT adalah RS tambah ST. Nampak tak? So, RS yang kita dapat, yang first tadi, RS adalah 4Y. Betul tak? So, 4Y tambah ST ni adalah, nampak tak? NSQ. So, 4Y tambah N. SQ adalah apa? SQ adalah ni. QS 8X tambah 4Y. Kalau SQ negatif kan dia. 8 negatif 8X tolak 4Y. So, kat sini kita akan dapat 4Y tolak 8NX tolak 4NY. Okey, N pasangkan dengan N. So, kita dapat negatif 8NX tambah 4Y tolak 4NY. Okey, so kat sini negatif 8NX tambah 4 tolak 4N. Y tu kat luar. Nampak? Okey, so dah dapat untuk nombor 2. Okey, seterusnya, nampak tak nombor 3 tu? Seterusnya, cari nilai M dan N. Okey, persamaan RT yang pertama tadi kita dapat adalah, tengok RT yang pertama tadi adalah negatif 8MX tambah 10MY. Nampak? RT yang kedua adalah negatif 8NX tambah 4 tolak 4NY. Okey, disebabkan dua-dua ni memang RT, jadi kita samakan dua-dua persamaan. Macam mana nak samakan? Okey, sama macam ni. RT sama dengan RT. RT yang pertama, negatif 8MX tambah 10MY. Sama dengan RT kedua, negatif 8NX tambah 4 tolak 4NY. Okey, kat sini kita guna kaedah perbandingan. Okey, di mana awak kena bandingkan X dia. Okey, apa X dia? Ni kan? Negatif 8M sama dengan X sebelah sana. Negatif 8N. Nampak? Okey, satu lagi adalah huruf apa? Y, kan? Y. Okey, apa lagi belah sini? 10M sama dengan apa Y belah sini? 4 tolak 4N. Okey. So, kat sini kita boleh guna untuk persamaan serentak. Sama ada kaedah penghapusan atau pergantian. Awak tengok mana yang mudah. So, cikgu nak buat macam ni lah. Ni negatif 8 bagi negatif 8 dah 1 kan. So, M sama dengan N. Okay, so, masukkan M sama dengan N kat sini. 10N sama dengan 4 tolak 4N. So, ada satu pun boleh ubah. Boleh kira. 14N sama dengan 4. N sama dengan 4 per 14. Jadi, N sama dengan 2 per 7. Masuk balik kat sini. M sama dengan 2 per 7. So, dah dapat nilai. Okey. So, mudah kan? Okey. So, kalau mudah, kita proceed ke seterusnya. Soalan nombor 11. Okey, satu fungsi kuadratik diberi fx sama dengan Px tolak 2 kuasa 2 tambah Q. Graf fungsi itu melalui titik 0,5 dan mempunyai tangen negatif 3 pada titik minimum. Okey. So, kat sini awak tengok. Cari nilai P dan Q soalan dia. Okey. Daripada persamaan graf itu, Fx sama dengan Px tolak 2 kuasa 2 tambah Q. Okey, dia kata melalui 0,5 kan? So, kita cari dulu 0,5. F0 sama dengan P. 0 tolak 2 kuasa 2 tambah Q sama dengan 5. Nampak tak? So, kat sini kita akan dapat
4P tambah Q sama dengan 5. Okey. Okey, dapat satu persamaan. Okey, sekarang kita tengok dia bagi tahu maklumat lain. Mempunyai garis tangent Y sama dengan negatif 3. Okey, pada titik minimum. Jadi, bila dia sebut tangent, bermaksud kalau graf tu, dia kata titik minimum kan? Okey, kalau graf tu minimum tu macam ni tau. Minimum tu, cikgu buat saya ingat pula dah. Okey. Minimum dia graf macam ni. Okey. So, dekat titik minimum ni, Y dia sama dengan negatif 3. Dia kata tangent. Tangent tu adalah satu garis yang sentuh pada graf tersebut. Satu garis yang sentuh pada titik minimum tersebut. Itu kita panggil garis tangent. So, kita dah tahu untuk titik minimum dia, X kita tak tahu, Y dia kita tahu negatif 3. Okey? So, boleh masukkan, boleh guna persamaan ni. Awak tengok persamaan ni, titik minimum dia, X tolak 2 kuasa 2 tambah Q. Titik minimum dia yang ni dan yang ni kan? Jadi kat sini kita boleh tulis, titik minimum adalah 2Q daripada persamaan. Okey, nampak? So, daripada keterangan dia, titik minimum adalah X negatif 3. Nampak? So, apa titik minimum dia sebenarnya? Titik minimum sebenarnya adalah 2 negatif 3. Jadi, dah boleh tahu nilai Q dah? Boleh kan? Jadi, Q sama dengan negatif 3. Nampak tak ni? So, dah tahu Q, 4P tambah Q sama dengan 5. 4P tolak 3 sama dengan 5. 4P sama dengan 8. 5 tambah 3, 8. P sama dengan 8 per 4. Jadi, P sama dengan 2. Okey? So, selesai yang A. Kita pergi ke B. Laka graf fungsi. Okey? So, tadi Q tadi kita dah dapat. Tulis balik. Fx sama dengan Px tolak 2 kuasa 2 tambah Q. P tadi kita dapat berapa? P tadi kita dah dapat berapa tadi? 2 P 2. Q adalah negatif 3. Itulah dia punya graf, dia punya graf fungsi dia. Graf fungsi. Dia punya fungsi fx tu. Okey, so dia nak dalam domain ini. Jadi kita masukkan nilai. Cari nilai dulu. F kosong sama dengan 2 darab kosong tolak 2 darab kosong tolak 2 kuasa 2 tolak 3. So kita akan dapat kat sini 2 darab 4 tolak 3, 8 tolak 3, 5. So koordinat ini adalah 0, 5. Nampak? So F 4 sama dengan 2 darab 2 tolak 4 tolak 2 kuasa 2 tolak 3. 2 darab 4 tolak 2. 2 kuasa 2, 4 tolak 3. So, sini dapat 8 tolak 3, 5. So, koordinat dia 4, 5. Nampak tak? Okey. Next. Kita dah tahu titik minimum dia berapa tadi? Titik minimum, dia punya titik minimum adalah 2 negatif 3. Okey. So, kat sini, kita boleh buat paksi dia. Paksi Y dan paksi X. Okey. Labelkan ni Fx. Okey. So, dia sentuh dekat bawah kan, negatif 2 negatif 3. Maksudnya paksi Y dia negatif. So, boleh lakar macam ni. Nampak? Okey, so kat sini, labelkan 2 negatif 3. Kalau rajin, ini negatif 3, yang ni 2. Nampak tak? Sini kosong. Okey, so kat sini adalah 0, 5. Okey. So, kat sini sebaris dengan dia adalah berapa? 4, sini 5. Nampak tak? Jadi, kat sini
4, 5. So, mana yang tak berkenaan tu kita boleh padam. Sebab dia nak julat sampai situ je. Nampak tak? Okey. So, itu graf kita. Okey. So, selesai B. Okey. Sekarang kita nak tengok C. Okey. Bila C, seterusnya lakar graf fungsi dia ada modulus tau. Bila modulus ini, dia yang negatif tu jadi positif. Maksudnya graf ni asal dia macam gini. Kan? Asal dia macam ni. Betul tak? Yang ni 2, negatif 3. Bila kita moduluskan dia, dia pantul ke atas. Bila pantul ke atas, dia akan jadi yang ni. Sini jadi 3. Negatif 3 ni jadi 3. Positif. Nampak tak? Yang bentuk dia sama. Yang ni 0,5. Kat sini berapa tadi? 4,5. Sini 4. Okey, dekat sini dia jadi 2, 3. So, awak padam bawah dia. Okey. Dia jadi bentuk graf macam tu. Okey. So, selesai. Kalau tak percaya, awak try buat. Okey. Boleh? Okey. Sekarang, selesai nombor 11. Okey, kita sambung nombor 12. Cari nilai setiap yang berikut tanpa guna kalkulator. Bila dia kata tanpa guna kalkulator, maksudnya awak kena buat jalan kira. So, 12A 1. 8 kuasa 2 per 3 darab 4 kuasa 1 per 2 bahagi 2 kuasa negatif 3. So, kat sini, awak tukar asas dia jadi 2 tau. 8 ni adalah 2 kuasa 3. Negatif 2 per 3. Nampak tak? Darab 2 kuasa 2. Kurungan 1 per 2. Bahagi 2 kuasa negatif 3. Tulis dulu. Okay, so sekarang kat sini, 3 dengan 3 boleh cancel. Dia macam ni. 3 darab negatif 2 per 3. So, 3, so kita akan dapat 2 kuasa negatif 2. Darab. Yang tu 2 darab 1 per 2. Atas tu tahu kuasa dia tu. So, dapat 2 kuasa 1. Bahagi 2 kuasa negatif 3. So, kat sini, dia bahagi ni bermaksud tolak kan. So, 2 negatif 2 darab bermaksud tambah 1. Bahagi ni bermaksud tolak negatif 3. Nampak tak? So, 2 negatif 2 tambah 1, negatif 1 tambah 3, 2 kuasa 4. Negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. Negatif 1 tambah 3 dapat negatif 2. Negatif 2 pula dapat positif 2. So, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Okey? So, selesai. Kita pergi ke 12A2. Okey, set 27 tambah set 11. Darab dengan set 27 tolak set 11. Okey, ni kita darab masuk macam gitu. So, dapat set 27 set 27. Tulis je. Okey. Yang ni darab ni. So, negatif set 27 darab set 11. Okey, nampak? Ini pula positif set 27 darab set 11. Ini pula negatif set 11 darab 11. Okey. So, yang ini adalah 27. Ingat balik tak? Set 27 darab set 27 dapat set 27 kuasa 2. So, dapat 27 balik. Ni 1 tambah 1 tolak 1 tambah. So, kosong kan? Okey, so tolak 11. Yang ni jawapan dia 11 ya. So, 27 tolak 11 adalah 16. Okey, selesai. So, kita pergi ke 12A
12A3. Okey, 12A3. Log 5 asas 3 darab log 9 asas 5 darab log 81 asas 27. Okey, so sekarang tukarkan semua jadi log asas 3. Sebab dia paling kecil. Jadi log asas 3 ni 5 darab. Ini kita tukar. Tukar ni dia akan jadi, awak buat log asas 3 per log asas 3 dulu. 9 dekat atas, 5 dekat bawah. Darab log, buat macam ni dulu. Ni kita panggil tukar asas log. 81 kat atas, 27 kat bawah. Nampak? Okay, next. Ni adalah log 5 asas 3 darab log 3. 9 ni adalah 3 kuasa 2 per log asas 5 asas 3 darab log 81 ni 3 kuasa 4. Betul tak? Okey, per log 3 kuasa 3 ni asas 3. Okey. Kat sini sambung lagi. Merah ni tukar warna lah. Log 5 asas 3 darab dengan 2 ni bawa ke sini. So dah ada 2. Awak take note sini. Log 3 asas 3 sama dengan 1. Nampak tak? Yang ni adalah 1. Okay, so 2 per log 5 asas 3 darab 4 bawa sini. Jadi 4 darab 1 kan? Ni 1. Per 3 bawa ke depan. Ni 1. So 4 per 3. So kat sini, atas dan bawah. Ni atas, ni bawah. Sama dengan 1. Betul tak? So dapat jawapan. Berapa? 2 kali 4. 8 per 3. Okey? 8 per 3. Bolehlah 2. 2 per 3. Okey. So selesai nombor 12A. Okey, kita pergi seterusnya B. Diberi bahawa log P asas 9X. Log P asas 9 sama dengan X. Ni awak tulis lah. Cikgu suka tulis dulu. Supaya ada idea. Dan log Q asas 3 sama dengan Y. Ungkapkan yang ini dan ini sebagai nombor indeks dalam asas 3. So kat sini, awak tengok, kita tukar log jadi indeks dulu. Okey? So tukar log jadi indeks, kita akan dapat, macam nak tukar log, P kekal, 9 bawa sini, kuasa X. Satu lagi, untuk yang ini, Q kekal, 3 kuasa Y. Nampak tak? Okey. So kat sini dia nak asas 3. Betul tak? So P sama dengan 9 ni adalah 3 kuasa 2 X. Nampak? Q sama dengan 3 kuasa Y. Okey, selesai. Dia nak yang pertama dia nak apa tu? Q sert P sama dengan Q darab P kuasa sert tu 1 per 2. So Q adalah 3 kuasa Y. Darab P adalah 3 kuasa 2X darab 1 per 2. So kat sini boleh buat tepi. 2X darab 1 per 2. Kita akan dapat X. So dapat 3 kuasa Y darab 3 kuasa X. So kat sini dah dapat. Asal dia sama 3 kan? Jadi 3 kuasa X tambah Y. Ataupun Y tambah X. Sama je. Okey, sekarang yang kedua. Okey, P kuasa 2 per Q kuasa 3. Sama dengan P adalah berapa? Mana P? Mana P? Yang ni. 3 kuasa 2X kuasa 2 per Q adalah 3 kuasa Y kuasa 3. Nampak tak? Okey. So, sini kita dapat 3 kuasa 4X per 3 kuasa 3Y. Okey. So, 3 sama. 3 kuasa 4X
Bahagi dia jadi tolak. Tolak 3Y. Okey, so selesai nombor 12. Okey. Okey, faham? So, cikgu harap sangat boleh faham. Cuba untuk faham. Jangan give up. Dan kalau soalan macam ni, at least penukaran log index awak tak ada masalah dan ganti nilai awak tak ada masalah. So, boleh rebut 4 markah ni. Paling-paling 2 markah awak boleh rebut dengan betul. Okey, boleh? Lagi bonus kalau boleh betul semua. Okey, kita sambung next video.